puan yang saya hormati sekalian, ahli barisan tuan Kasih Masjid, khususnya hadirin dan hadirat sekalian. Pertamanya kita ucapkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu pada malam ini, walaupun agak lewat daripada waktu yang dijangkakan, lebih kurang 11 minit daripada waktu asalnya. Tapi insya-Allah kita gunakan peluang yang singkat ini untuk kita membicarakan tentang satu tajuk yang penting, yang sudah mula banyak dibincangkan di seluruh negara pada hari ini, iaitulah berkenaan dengan fahaman liberal ataupun liberalisme. Dan dia merupakan satu fahaman yang telah menjadi satu ancaman ke atas umat Islam, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di serata dunia. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan bentangkan beberapa perkara berkaitan atau bersangkutan dengan liberal ini. Semoga daripada itu apa yang kita nak ialah kita mendapat satu gambaran yang jelas terhadap apa yang berlaku dan apa yang menjangkiti orang Islam pada hari ini. Baik, pertama sekali sebelum saya teruskan ceramah saya ingin memperkenalkan diri dululah ya. Saya pun pertama kali sampai sini dalam keadaan hujan lebat tadi, ada kereta blocking pula kat depan tu, kelang kabut juga nak masuk. Alhamdulillah dapat masuk, alhamdulillah. Nama saya Muhammad Hazizi bin Abdul Rahman, asal Negeri Sembilan. Jadi kalau saya ceramah tercampur sikit bahasa Negeri Sembilan tu, minta maaf lah ya. Memang duduk di Negeri Sembilan, cuma bekerja di Bangi secara sepenuh masa dengan Ikatan Muslimin Malaysia sebagai ahli jawatan kuasa pusat. Dan alhamdulillah tajuk ni sebenarnya telah saya sampaikan dalam beberapa siri ceramah. Yang paling jauh yang saya pergi ialah di sebelah pantai timur lah. Jadi itu pertama kali. Yang keduanya, ada beberapa perkara yang saya nak sebut di sini. Pertama sekali kita nak sentuh sikit pasal bahaya serangan pemikiran. Jadi serangan musuh ni bukan sekadar serangan senjata seperti mana yang kita biasa tengok dalam surat khabar, tetapi yang paling bahaya sekali ialah serangan pemikiran. Dia serang supaya kita punya cara fikir kita berubah. Cara fikir orang Islam berubah daripada cara fikir mana yang Rasulullah SAW ajar, berubah jadi cara fikir orang Barat yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bahayanya. Kemudian saya akan menyentuh sedikit tentang pengertian liberalisme. Liberal ni apa bendanya. Kemudian sejarah dia sebut sedikit sebelum kita masuk gejala-gejala liberal di Malaysia, yang mungkin nanti kita tengok kalau dapat kita tayangkan ya. Kita tengok mungkin isu-isu yang saya bentangkan tu mungkin orang nampak itu macam peristiwa-peristiwa biasa saja ya, macam orang nak baca surat khabar ada orang kemalangan aksiden, ya tak? Jadi anggap satu peristiwa yang berlaku. Tapi kalau kita perhati balik, nanti saya akan bawakan, benda tu sebenarnya berpunca daripada cara fikir liberal ya, bukan cara fikir orang Islam. Kemudian kita tengok satu lagi, lepas tu kita tengok bahaya Islam liberal. Dia ada pula orang yang liberal, berfikiran liberal, tapi dia tempek nama dia Islam juga. Ini Islam, tapi Islam cara fikir dia liberal. Lagi bahaya, sebab dia guna Quran juga. Kan? Dia bercakap guna Quran juga, tapi cara dia tafsir Quran cara liberal. Jadi ramai yang terperangkap sebab hujah-hujah Quran, tapi apa yang dibawa tu keluar daripada apa yang dibawa oleh Islam sebenarnya. Dan akhir sekali kita nak tengok apa penyelesaian dia ya. Baik, pertama tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi jauh, kita kena tengok asal usul cerita ni daripada awal ya. Kita ingat balik lagi seperti mana yang dirakamkan dalam Quran, disebut bagaimana kisah penciptaan Adam alaihissalam. Adam diciptakan, kemudian kita tahu kisah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar semua makhluk yang ada pada masa itu sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali syaitan ataupun iblis. Dia kisah dia bermula kat situ. Jadi iblis ni bila dia tak nak sujud, Allah SWT keluarkan dia daripada syurga, halau dia daripada syurga. Kita tahu kisah ni.
Tapi yang penting sekali ialah lepas tu bila dia dihalau, dia kata apa? Dia mohon supaya umurnya dipanjangkan. Umurnya dipanjangkan. Dan Allah Ta'ala bagi. Atas hikmah dan kebijaksanaan Allah SWT, Allah Ta'ala bagi Iblis ni umur dia panjang sampai hari ni. Mana Iblis yang enggan sujud pada Adam tu, zaman kita ni ada lagi sampai ke kiamat. Tetapi bila dipanjangkan umur tu, dia kata apa? Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dia sebut, oleh sebab engkau telah sesatkan aku, telah jauhkan aku daripada petunjuk ini, telah menghalau aku daripada syurga dan sebagainya, maka aku akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus mereka ini untuk aku sesatkan mereka. Aku akan berjanji untuk menyesatkan mereka ini. Itu janji Iblis. Dan Iblis tu ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, special Iblis ni dengan kita. Kita ni dapat Islam ni daripada Rasulullah SAW, tapi bukan jumpa Rasulullah. Kita belajar daripada mak ayah kita, kemudian kita belajar dengan ustaz-ustaz, ustazah dan sebagainya. Tapi Iblis ni, keturunan syaitan tu, belajar direct dengan dia. Jadi benda tu tak berlaku pada kita. Kita tak belajar direct dengan Rasulullah SAW. Jadi kita kena faham kelebihan dia tu. Jadi Iblis berjanji untuk menyesatkan anak Adam ini. Tetapi dari segi pelaksanaannya, dia bukan sekadar Iblis sahaja yang membisik-bisikkan was-was dan sebagainya ni. Tapi di sana ada tentera di kalangan manusia. Dan sebagaimana yang dirakam kat Al-Quran juga, ini hakikat-hakikat ni kena clear jelas dulu. Kita kena clear benda ni dulu, baru kita masuk masalah liberal dan sebagainya. Sebab perkataan liberal ni perkataan baru, tak ada dalam Quran perkataan liberal ni. Tetapi dia punya idea dia datang daripada sini, daripada Yahudi dan Nasara, di mana mereka ni tidak akan sekali-kali redha pada umat Islam, sehinggalah kita ikut agama mereka. Dan benda ni berlaku secara perlahan-lahan. Yahudi dan Nasara menyesatkan Islam secara perlahan-lahan. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Maknanya Rasulullah SAW sebut, kamu akan ikut langkah ataupun jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta kalau mereka tu masuk lubang biawak pun kamu akan ikut. Maka para sahabat tanya, itu Yahudi dan Nasara ke? Maka Rasulullah SAW jawab, siapa lagi? Jadi nak cerita dia, apa yang kita nak tengok di sini adalah perkataan Rasulullah SAW kata, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Benda mula dengan sejengkal, lepas itu jadi sehasta. Maknanya benda tu berlaku sikit-sikit tak sedar, sampai masuk lubang biawak pun tak sedar lagi, kamu akan masuk juga. Jadi kita akan tengok lagi apa yang saya akan bentangkan ni, apa yang disebut Rasulullah SAW ni betul, benar-benar berlaku. Benda tu penyesatan secara terancang, tak disedari, tuan-tuan dan puan. Kemudian satu perkara yang penting kita sebutkan di sini, selalu orang ambil perhatian tentang pembunuhan, peperangan, bom sana bom sini, jadi satu isu yang besar masuk surat khabar. Umat Islam dibunuh di sana sini, di Syria dan sebagainya. Jadi satu berita yang besar. Sebab bunuh secara fizikal ni orang nampak depan mata, tetapi bunuh umat Islam dari sudut pemikiran, akidah dia orang tak nampak. Sebab dia kekal nama Islam dia kekal dengan perangai, dia kata dia orang Islam pun, tapi cara fikir dia, akidah dia dah berubah. Yang ni masuk surat khabar pun orang tengok sekali lalu macam tu je. Jarang orang tengok, perhatikan bahawa benda ni yang paling penting sekali, yang paling bahaya sekali, mana yang disebut oleh Syahid Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran ketika menafsirkan surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni dia turun antara perang Badar, selepas perang Badar sehingga selepas perang Uhud. Dalam sejarah Islam, perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah, Uhud berlaku tahun ketiga Hijrah. Bermakna selang setahunnya 2 kali perang. 2 kali perang ni tuan-tuan dan puan, berarti surah yang turun pada masa tempoh 2 kali perang ni tentulah bercakap tentang peperangan. Tetapi yang peliknya, surah Ali Imran ni banyak menyentuh tentang soal akidah, banyak menyentuh soal kefahaman, pemikiran dan sebagainya. Jadi Syekh Sayyid Qutb mengambil pengajaran di situ bahawasanya apa yang berlaku masa tu ketika surah Ali Imran diturunkan di antara perang Badar hingga selepas Uhud, bukan sekadar peperangan menumpahkan darah semata-mata, tetapi semasa antara dua peperangan itu berlaku
pertempuran dari sudut pemikiran. Sehingga Allah SWT ulang dalam banyak ayat dalam surah Ali Imran, antaranya yang saya petik di sini, antaranya disebut innad dina indallahil Islam. Allah Taala terpaksa tegaskan bahawa agama di sisi Allah itulah Islam. Sebab apa? Sebab di sana berlaku serangan pemikiran daripada orang Yahudi. Orang Yahudi yang duduk di Madinah, kan orang Islam baru pindah dari Mekah, kan dalam masa 2 tahun duduk Mekah baru lagi, kan. Jadi orang Yahudi yang asal memang duduk kat Mekah, kat Madinah tu, cuba mempengaruhi, sebab dia ada pengaruh lagi, cuba mempengaruhi orang Islam ni dengan agama Yahudi mereka, cuba timbulkan benda-benda yang mengelirukan. Saya bagi contohnya macam ni. Macam kita tahu kiblat kita kan dulu asalnya ke Baitul Maqdis, kan. Jadi orang Yahudi tengok kita menghadap, umat Islam masa itu menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan selepas hijrah, maka dia kata itu kiblat kami. Kata bawa agama baru, kata bawa nabi baru, tapi kiblat lama. Sehingga Rasulullah rasa tak senang dengan kekeliruan ditaburkan Yahudi ni, sehingga Rasulullah sentiasa memandang ke langit, sehingga turunnya Al-Quran yang mengubah kiblat ke Masjidil Haram. Tapi tak selesai juga. Bila menghadap ke Masjidil Haram, dia kata pula, Yahudi kata pula, kan dah betul, kan, selama ni yang kamu semayang menghadap Baitul Maqdis semua tak pakai, semua sia-sia. Itu menunjukkan Nabi Muhammad ni pembohong. Jadi dia buat macam mana pun dia tak akan selesai. Jadi nak cerita pengajaran satu benda yang penting sekarang ni, orang duk berasa macam malu alah dengan Barat, sebab Barat ni maju, orang Islam ni kolot. Tapi dia tak sadar, dia meraih, dia melayan kehendak Barat macam mana pun, orang Barat takkan reda dengan orang Islam sebenarnya, ya. Jadi macam mana berlaku di zaman Rasulullah SAW ni, orang Yahudi buat macam mana pun dia akan tetap menyerang Islam ni dari sudut pemikiran, ya. Begitu juga dengan afa ghayra dinillahi yabghun, apakah selain daripada agama Allah yang mereka cari, kan. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia tidak akan diterima daripadanya. Ini semua penegasan yang ada dalam surah Ali Imran, yang surah ni turun di antara 2 peperangan dalam tempoh setahun. Jadi menunjukkan bahawa pertempuran, serangan dari sudut pemikiran akidah tu lebih utama, lebih penting. Sebab orang Islam akan kalah dari sudut akidah dulu, baru dia kalah dalam peperangan, ya. Jadi kita masuk, apa dia liberalisme ni? Saya ambil satu penaklifan. Pemikiran yang memberi tumpuan kepada kepentingan individu dan keperluannya untuk bebas daripada sebarang penguasaan. Maknanya dia bagi penekanan pada individu, dia ada bebas daripada sebarang penguasaan, sama ada pemerintah, kerajaan, termasuklah agama. Maknanya individu ni dia nak buat apa pun, tak ada benda yang, tak ada undang-undang di sana yang boleh menyekat dia. Begitu juga dengan kelompok-kelompok sosial. Artinya kalau dalam Malaysia ni majoriti orang Islam, dan kehendak majoriti ni mahu melaksanakan hukum syarak, adanya mahkamah syariah, dia tak setuju tu. Orang liberal dia tak setuju, sebab mahkamah syariah ni dia akan kacau hak individu dia, kan. Macam contoh apa? Macam orang berkhalwat, lelaki perempuan dah syok, pergi masuk bilik, duduk sama dia, berkhalwat di situ, undang-undang syarak boleh tangkap, betul tak? Pada dia tak boleh, itu hak individu. Nanti kita tengok gejala ni. Jadi nak cerita liberalisme ni, dia meletakkan kepentingan pada individu, dan ini merupakan tokoh-tokoh di zaman kegelapan Barat dulu. Jadi mereka ni berfikir apa dia cara untuk dia bebaskan diri daripada agama. Jadi dia punya prinsip dia 2, iaitulah satu individu, yang kedua bebas. 2 benda ni. Jadi lepas ni tuan-tuan dan puan, orang sebut liberalisme ke, fahaman liberal, Islam liberal ke, dia kembali pada 2 benda ni, iaitulah individu dan juga bebas. Kalau kita tengok lagi, tidak ada orang berhak menjejaskan kehidupan, kesihatan, kebebasan atau hak milik seorang yang lain. Ini dia punya ahli falsafah dia bagi pandangan. Jadi atas dasar inilah benda tu berkembang sampai ke hari ni, ya. Kalau tengok tarikh, dia bercakap tu pada tahun 1632 Masihi, ya. 1000 tahun mereka ni berada dalam kegelapan sebenarnya. Tahun 500 Masihi lagi, ketika Rasulullah SAW dibangkitkan sebagai Rasul, Barat hidup dalam zaman kegelapan selama 1000 tahun. Dan liberalisme ni sebenarnya dia ada dia punya
ada dia punya deklarasi dia. Ya. Dia bukan hanya falsafah yang ada dalam kepala otak atau pemikiran orang yang berada di universiti kan, atau ahli falsafah yang jarang jumpa orang ramai. Tak, dia pandai. Benda yang dia fikir berfalsafah hingga menyesatkan orang ni, dia nak bawa kepada dunia macam mana, maka dia buat satu deklarasi perisytiharan hak asasi manusia sejagat pada tahun 1948. Dan benda ni pengaruh dia kuat, tuan-tuan, kuat pengaruh dia ni, sebab ada deklarasi ni, sehingga dia boleh, kalau ada mana-mana negara yang melanggar hak asasi manusia sejagat ni, dia boleh persoalkan. Dia boleh persoalkan dan dia boleh bawa kepada mahkamah antarabangsa dan sebagainya. Walaupun dia sekadar deklarasi, sekadar perisytiharan, bukan undang-undang pun, tapi dia bawa benda ni seolah-olah benda tu undang-undang antarabangsa. Antara dalam 30 perkara deklarasi ni, ada 30 perkara. Antara dia ialah perkara 18 yang saya tunjukkan. Pada perkara 18, bunyi dia macam ni, saya bacakan ya. Setiap orang berhak atas kebebasan fikiran, hati nurani dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Maknanya kita boleh tukar agama. Ini satu perisytiharan. Mana siapa saja di kalangan manusia ni yang nak tukar agama dia, di sana ada deklarasi antarabangsa, boleh mempertahankan diri dia. Jadi itu sah ribut lah. Kita dah bercakap kat Malaysia ni undang-undang murtad lah, apa benda lah kan. Tapi di peringkat antarabangsa, benda tu ada deklarasi yang boleh boleh mempersoalkan undang-undang syarak yang menyekat orang murtad. Jadi itu salah satu daripada 30 perkara di mana mengisytiharkan setiap manusia bebas untuk bertukar agama, dan kebebasan untuk menyatakan agama dan kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum ataupun sendiri. Jadi hak bebas sungguh. Kalau tak nak agama pun tak apa. Jadi jangan dibawa ke muka pengadilan orang yang murtad. Jangan dibawa ke muka ke mahkamah, diambil tindakan undang-undang orang yang tak ada agama. Tak boleh. Jadi benda ni sebenarnya bertentangan dengan Islam. Sebab Islam amat menjaga kesucian agama Islam. Orang yang masuk Islam, dia tak boleh keluar sesuka hati. Baik. Kemudian cara kita nak kenal macam mana cara orang fikir liberal ni. Dia amat memperjuangkan kerajaan ni, tak kira lah kerajaan siapa pun, dia mesti ada kuasa yang amat terbatas. Kerajaan ni kerja dia 3 benda je. Kerajaan ada 3 benda je kerja kerajaan ni. Satu, tentang keselamatan. Sediakan polis, tentera untuk keselamatan luar, polis untuk keselamatan dalam. Itu yang pertama. Itu fungsi kerajaan. Fungsi yang kedua, keadilan. Artinya kalau ada orang bergaduh, akan ada mahkamah yang nak selesaikan gaduh dia ni. Kerajaan fungsi dia sediakan mahkamah, sediakan hakim. Itu yang kedua. Yang ketiga, prasarana. Sediakanlah jalan raya, jambatan, komuter dan sebagainya. 3 benda ni sahaja. Jadi kalau kita cakap pasal undang-undang mahkamah syariah, dia tak valid. Dalam fikiran liberal, dia tak ada benda-benda dinamakan mahkamah syariah yang boleh menyentuh hal peribadi orang pada dia. Hal peribadi pada dia tu. Sama ada orang tu berzina ke, mencuri ke apa, itu hal peribadi dia. Kalau mencuri pun, kalau dia tak mengganggu orang lain, tak ada hukuman yang mencegah pada dia. Kemudian dari sudut undang-undang, itu dari sudut kerajaan, dari sudut undang-undang pula. Undang-undang ni boleh gubal undang-undang, parlimen kena gubal undang-undang pada dia, tetapi satu undang-undang tu jangan ada perincian. Dia kena umum je. Sebab lagi terperinci, lagi mengganggu hak asasi manusia. Yang keduanya, dia tak boleh ada apa-apa campur tangan daripada mana-mana pihak dalam undang-undang ni. Dan juga tidak ada sembarang perlindungan pada mana-mana pihak dalam melaksanakan undang-undang. Baguslah tu. Tetapi isu dia ialah dia nak undang-undang yang memberi kebebasan sebenarnya, bukan undang untuk menyekat, mengawal kebebasan itu. Tak. Undang-undang untuk memberi kebebasan, melindungi kebebasan. Maknanya sesiapa saja yang ada buat apa-apa perkara yang dari sudut syarak, dari sudut Islamnya mengganggu, tetapi dari sudut peribadi dia, itu adalah hak asasi dia, maka ada undang-undang yang melindungi dia. Itu pada pandangan liberal.
Artinya kalau kita nak ambil contoh mudah yang saya selalu bawa ialah, kalau dalam negara Malaysia ni ada undang-undang sivil, ada undang syarak. Orang yang berkhalwat ditahan oleh mahkamah syariah. Pada mereka, undang-undang dari sudut pandangan liberal ni, undang-undang mesti melindungi orang yang ditahan kerana khalwat ni tadi. Mesti melindungi orang ni kerana dia berkhalwat tu hak individu dia. Macam tu. Jadi dah terbalik kan daripada apa yang kita faham selama ni. Baik, sejarah dia. Daripada mana asal cerita benda ni? Pertama sekali saya nak sebut, benda ni tak ada kena-mengena dengan Islam. Tak ada kena-mengena dengan sejarah Islam. Liberalisme ni, fikiran liberal ataupun idea untuk membebaskan diri daripada agama, idea untuk memandang tinggi kebebasan individu, tak ada dalam sejarah Islam. Tak pernah timbul isu ni. Tapi benda ni dalam sejarah barat. Ketika mana mereka ni, kita tahu Kristian, agama dia telah diselewengkan begitu lama. Jadi Bible yang ada tu pun bukan Injil yang diturunkan pada Nabi Isa. Bible tu pun dikarang oleh padri. Jadi begitu lama ajaran agama Kristian ini diselewengkan, dan apa sahaja perintah dan undang-undang yang dikeluarkan selepas itu semuanya atas ikut kepala pemikiran padri yang ada. Jadi bila ikut kepala pemikiran padri yang ada, maka dia akan keluarlah undang-undang yang pelik-pelik, karut-marut dan sebagainya. Jadi bila keluar benda-benda yang tidak rasional, yang tak munasabah daripada mulut-mulut padri ini ketika memerintah negara mereka, maka lama-lama orang pun, kata istilah mudahnya, bengang kan. Orang jadi marahlah kan, benda yang pelik-pelik dan mengarut. Seperti contohnya mereka menganggap wanita ni sama taraf dengan haiwan sahaja. Itu mana dapat tu doktrin tu? Daripada padri lah, tak pernah diajar oleh kitab Injil benda tu. Jadi siapa yang melanggar arahan padri akan dihukum bunuh dan sebagainya, dibakar, ada yang dibakar dan sebagainya. Kalau dikatakan padri kata bumi ni satu hamparan, dia tak bulat, datang pula saintis kata tak, dia bulat, siap. Kena hukum saintis ni. Benda ni tak berlaku dalam Islam, tapi berlaku dalam sejarah barat. Jadi bila orang tak puas hati, makin lama makin tak puas hati, maka mereka melawan. Maka lahirlah dua fahaman yang penting, iaitulah liberalisme dan sosialisme. Kita masih ingatkan, kalau tuan-tuan yang dah berusia ni ingat lagi, dulu ada Soviet Russia kan? Ada Amerika, ada Soviet Russia. Masa tu ada perang dingin yang dinamakan perang dingin. Jadi Amerika mewakili liberalisme, fahaman liberalisme yang mengutamakan individu. Manakala sosialisme pula diwakili oleh United States of Soviet Russia, Rusia dulu, yang dah jatuh hari ini. Jadi dia bawa pemikiran sosialisme. Sebab lepas dia tinggalkan agama, dia temang-mangu, fikir macam mana nak selesaikan masalah rakyat dia. Berebut harta, berebut kekayaan dan sebagainya, nak utamakan siapa. Jadi liberal dia kata penyelesaian dia, kita utamakan individu. Siapa kerja kuat, dia dapat duit, dia ada modal, dia boleh kembangkan modal itu ikut apa yang dia suka. Tapi sosialisme pandang lain, tak boleh biar individu kaya, tak boleh. Kena bagi kaya negara. Jadi dia limitkan kebebasan individu. Rakyat kaya macam mana pun kena ambil cukai dia supaya dia sama rata di kalangan rakyat yang lain, dan bagi negara yang kaya. Ni sosialisme, ni cerita lama. Tapi benda ni dah jatuh. Bila jatuh Soviet Russia, maka lepas tu Amerika berdepan dengan negara-negara Islam. Jadi ini cerita lama di mana timbulnya liberalisme. Bila mereka ni tolak agama, maka mereka melahirkan beberapa fahaman yang baru. Antara yang paling penting ialah dia kata tak ada kebenaran yang mutlak. Artinya kebenaran ni tengok macam mana kita tengok. Kalau saya katakan ada cawan di depan saya ni, kalau katakan tuan-tuan bayangkanlah cawan ni separuh, air dia separuh. Saya kata cawan ni berisi separuh air, betul tak? Tapi tuan-tuan boleh cakap tak, cawan ni kosong separuh.
Jadi yang mana satu betul? Kan, cuba bayangkan cawan ni separuh, saya kata cawan ni berisi separuh, tuan-tuan kata tak, cawan ni kosong separuh. Jadi di situ dia kata kebenaran tu relatif. Kebenaran tu pada saya, ya saya betul sebab cawan tu berisi separuh, tuan-tuan pun betul juga, cawan tu kosong separuh. Jadi dia kata yang dikatakan kebenaran tu relatif, ikut apa yang kita lihat, apa yang kita tengok, sudut pandangan kita. Kan? Macam orang tu tengok perempuan dari belakang tak cantik, dia tengok depan cantik. Jadi perempuan tu cantik ke tak cantik? Jadi terpulanglah, kalau tengok belakang tak cantik. Betul lah tu. Tengok depan cantik, betul juga. Jadi kebenaran tu relatif, tengok kita pandang dari sudut mana. Dia bawa idea ni supaya dia boleh tolak Bible. Jadi yang dikatakan padri ni, ini bukan kebenaran mutlak. Tak semestinya apa dikatakan oleh padri itu betul. Nanti kita tengok benda ni dibawa dalam Islam juga. Dia nak bawa apa yang dikatakan oleh ulama, hatta sampai lebih tahap tinggi lagi, dia kata apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu tak semestinya betul. Kita kena tafsir sendiri Quran. Sebab itu zaman Rasulullah tak boleh tafsir Quran pada zaman ni. Sebab Rasulullah tak hidup zaman ni. Jadi dia kata kebenaran itu relatif, jadi kita boleh tafsir sendiri. Ini puncanya daripada pemikiran barat mengatakan bahawa tak ada kebenaran mutlak sebenarnya. Jadi macam mana kita nak selesai masalah manusia? Dia kata bergantung pada akal. Akal manusia ni boleh fikir sendiri, boleh faham apa yang berlaku dalam dunia ni. Jadi tak perlu kita nak sampai kepada percaya di sana ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita, tak payah. Tak perlu Tuhan ni. Bahkan Tuhan tu wujud ke tidak pun tak pasti lagi. Macam tu dia punya statement dia. Jadi kita boleh selesaikan masalah kita sendiri. Manusia boleh selesaikan masalah kita sendiri. Daripada situlah timbulnya perkataan humanisme. Jadi bila orang cakap tentang akal ni, jadi sebenarnya akal ni nak ikut cakap siapa? Kan? Kalau kita umat Islam, akal ni digunakan untuk memahami Al-Quran juga. Tapi Quran tu yang teratas lah. Allah Ta'ala sebut benda yang tak elok lah, yang elok tu elok, yang wajib tu wajib. Kita akal nak kena faham benda tu. Tapi mereka bila sebut serah pada akal, nak pandu pada siapa ni? Serah kepada kehendak manusia. Manusia nak apa? Jadi pemikiran yang mereka bawa ialah meletakkan kehendak manusia sebagai matlamat dan pusat kehidupan. Maknanya paksi. Contoh mudah, orang yang minat lelaki dengan lelaki, yang kita sebut gay, pada mereka itu tak ada masalah, sebab itu humanisme, itu kehendak manusia. Dia tu manusia tu. Jadi ada manusia yang nak sejenis dengan dia, itu tak boleh nafi dia tu bukan manusia. Dia punya cara fikir dia. Jadi itu kehendak manusia, maka dia boleh jalankan itu kehendak dia. Jadi kita kena hormat kemahuan dan kehendak manusia ni, itu paksi dia. Bukan hormat ataupun ikut mana-mana kehendak dikatakan sebagai kehendak Tuhan. Itu pemikiran barat dia. Jadi kemudian akhir sekali, daripada apa yang berlaku dalam sejarah mereka ni, satu lagi istilah yang mengait dengan liberalisme ni ialah perkataan yang biasa kita dengar, perkataan sekular. Jadi kesimpulannya ialah liberalisme ni ataupun pahaman liberal ni, dia menekankan kepentingan individu dan kebebasan, individu dan kebebasan. Kemudian kita tahu bahawa sejarahnya lahirnya liberalisme ini adalah daripada barat, tak ada kena-mengena dengan kita. Cuma sekarang ni dia dah berjangkit ke dalam negara kita. Baik tuan-tuan, antara apa yang gejala-gejala yang kita dapat lihat, ini penting. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap, macam saya cakap tadi ni, dia macam terawang-awang sikit, benda tak nampak depan mata. Jadi kita tengok apa dia gejala-gejala yang mungkin tuan-tuan biasa dengar, biasa lalui benda ni. Satu masa dulu dia jadi satu isu dan sebagainya, tetapi mungkin kita anggap benda tu satu peristiwa biasa. Jadi antara benda-benda yang timbul dalam negara kita ni, pertama sekali ialah hak untuk menukar agama, hak untuk murtad. Kemudian hak untuk minum arak, ini yang berlaku lah. Kemudian hak untuk berzina. Kemudian hak-hak wanita. Kemudian hak untuk menukar jantina, termasuk mana hak untuk kahwin sejenis. Ini benda-benda yang timbul dalam negara kita. Jadi
Bila sebut benda-benda macam ni, mungkin kita nampak satu gejala-gejala sosial macam tu je. Tapi pada malam ni kita nak tengok dari sudut pandang kita, itu adalah timbul daripada cara fikir liberal. Antaranya satu kes yang kita tahu, semua kita tahu tentang kes Lina Joy. Jadi jangan kita faham bahawa kes Lina Joy ni sekadar isu seorang yang ingin murtad, macam tu je. Tapi kita kena faham belakang tu lagi ialah apa yang diperjuangkannya ialah kebebasan untuk menukar agama. Jadi apa yang berlaku ialah dia mohon untuk dibuang perkataan Islam dari kad pengenalan dia. Jadi kita pun fikir simple lah kan, apa yang ada pada perkataan Islam pada kad pengenalan tu kan? Islam kita bergantung pada kad pengenalan tu, tak kan? Zaman Rasulullah pun tak ada kad pengenalan. Tu cara fikir simple lah kan. Tapi dia punya kesan dia, kalau hilang perkataan Islam itu, dia ada isu kesan dari sudut undang-undang. Zaman hari ni, kalau orang melakukan kesalahan undang-undang syarak, dia ditangkap, kena pastikan dia tu Islam. Kat mana identiti nak kesan dia tu Islam tak? Pada kad pengenalan lah. Jadi kalau tak ada tertulis Islam pada kad pengenalan, orang senang-senang mengaku dia bukan Islam kan? Jadi kalau tak ada lah perkataan Islam pada kad pengenalan, tuan-tuan dan puan, mudah-mudah orang mengaku bukan Islam. Akhirnya apa jadi? Akhirnya tak ada kes kat mahkamah syariah kan? Sebab semua tak mengaku, semua mengaku bukan Islam kan? Habis akhirnya tak ada kerja hakim-hakim kita ni kan? Nak ceritanya mahkamah syariah pun tak ada guna dah. Jadi ni dia punya impak dia, perkataan Islam pada kad pengenalan. Kait dengan liberal ni, saya sebutkan tadi, liberal ni dia tak nak kerajaan ni lebih daripada 3 benda tu. Menyediakan askar dan polis selamatan, lepas tu sediakan mahkamah, orang bergaduh, sediakan mahkamah, ada hakim. Yang ketiga, sediakan jalan raya. Jadi dalam isu tangkap khalwat apa semua ni, ini dah tak kena-kena dengan 3 benda tu. Jadi fahaman liberal dia nak bawa negara kita ni sampai ke tahap itu. Itu dikatakan kerajaan limited government. Itu yang pertama, satu kes ditengok dari sudut fahaman liberal. Jadi mereka mahukan agama kerajaan ni ataupun dari sudut pemerintahan negara ni mempunyai undang-undang yang amat terhad, ya. Tak macam yang ada sekarang ni, sampai nak tukar, nak buang kata Islam pun tak boleh. Itu kira bertentangan dengan fahaman liberal mereka. Kes yang kedua saya nak bawa ialah kes satu masa dulu kes minum arak oleh Kartika Sari Dewi. Kita masih ingat kan? Jadi Kartika Sari Dewi ni tak ada masalah lah, dia bertaubat dah lepas tu. Selesailah masalah dia tu, baguslah. Tetapi yang bisingnya orang lain. Yang bisingnya adalah sisters ini Islam, yang menyanggah ataupun tidak bersetuju Kartika ni ditangkap, bahkan lepas tu dijatuhkan hukuman sebat dan sebagainya. Dia tak setuju kenapa? Bukan kerana hukuman sebat tu, tapi sebelum tu lagi ditangkap kerana minum arak. Sedangkan minum arak, itu hak peribadilah. Itu fahaman liberal. Dia bawa fahaman liberal sebenarnya. Jadi dia bukan isu undang-undang syariah di mahkamah syariah ataupun undang-undang syariah di Jabatan Agama ni nak perlu di-upgrade ke sebagainya. Tak, dia bukan isu tu. Isu sebelum tu lagi dia pantang kalau ada orang ditangkap kerana benda-benda peribadi macam ni. Itu fahaman liberal. Contoh yang seterusnya, satu fahaman ataupun pendirian yang anti dengan hukum syarak ni secara umum. Bukan kes khususnya, tapi secara umum anti kepada undang-undang syarak secara umum, dan keluar dalam statement-statement yang dipublish dalam laman web mereka ni, antaranya dalam laman web Sisters in Islam, dan juga maknanya dalam Islamic Renaissance Front, IRF ni yang baru pula, adik-beradik dengan sistem Islam juga, ya, membawa pendirian-pendirian yang berasaskan kepada fahaman liberal. Nanti saya akan kupas lagi detail mereka punya pendirian. Ini contoh-contoh. Kemudian ada satu section 498 yang diminta oleh Sisters in Islam juga, ya, dan juga NGO-NGO pertubuhan wanita yang lain selain daripada yang bukan yang Islam, yang bukan Islam, pertubuhan wanita bukan Islam, minta section 498 ini dimasukkan. Yang menariknya tuan-tuan dan puan, section 498 ni apa? Section 498 ni dia punya
Dia punya apa, bunyi dia ialah yang mengenakan hukuman terhadap lelaki yang memikat atau mengadakan hubungan sulit dengan wanita berkahwin. Saya ulangi ya. Kanun kesesaan yang mengenakan hukuman terhadap lelaki yang memikat atau mengadakan hubungan sulit dengan wanita berkahwin. Maknanya hukuman tu atas orang lelaki tu, sebab memikat atau mengadakan hubungan dengan wanita berkahwin. Soalannya, kenapa orang perempuan nak marah? Dia marah sebab pada dia adalah menjadi hak wanita walaupun dia dah berkahwin untuk mengadakan hubungan intim dengan bukan suami dia. Dia tengok dari sudut tu. Jadi dia desak supaya Seksyen 498 ni dimansuhkan. Artinya tak ada orang lelaki kalau dia nak mengorat isteri orang pun tak apa, tak salah. Dia nak macam tu. Sebab apa? Sebab hak wanita tu juga untuk mengadakan hubungan intim dengan bukan suami dia. Ini pelik cara fikir dia ni orang ya. Kemudian mereka juga menyarankan adanya Quran untuk kaum wanita, sebab Quran yang ada pada ini bias gender kan? Banyak lebih pada lelaki. Dahlah Nabi lelaki kan? Lepas tu perkataan-perkataan dalam Quran tu banyak menggunakan perkataan lelaki. Dalam bahasa Arab, lelaki dan perempuan ni beza dia punya sebutan dia. Bahasa Malaysia sama ya, banyak kebanyakannya sama. Kita guna perkataan dia tu mungkin lelaki, mungkin perempuan, bahasa Melayu. Tapi Arab tak. Arab dia beza. Huwa dengan hiya tu beza. Jadi dalam Quran banyak guna perkataan huwa, hum, mereka tu semua untuk lelaki. Jadi mereka bantah tak puas hati, mesti sama. Ataupun sekurang-kurangnya dia kata keputusan dia, kesimpulannya Quran yang ada ni untuk lelaki kan? Tak adil bagi perempuan. Jadi mereka tuntut kena ada Quran untuk perempuan. Kan dia pelik benda-benda macam ni kan. Sedangkan ulama' dah memberitahu, menafsirkan bahawa walaupun Allah Ta'ala menggunakan kanti nama lelaki, dia meliputi perempuan. Dia tak boleh timur benda tu ya. Gejala seterusnya LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Ini kita tahu kisah apa, orang lelaki kahwin dengan orang lelaki, yang perempuan kahwin dengan perempuan. Duduk sekali. Kaum Nabi Lut punya pewaris ni ya. Benda-benda pelik. Pada hari ni tak jadi pelik dah. Saya ingat lagi sekitar tahun 70-an, 80-an, kalau ada lah orang lelaki berpegang tangan dengan lelaki, memang pelik betul kan. Lelaki bergelinya. Bergelinya ni apa? Bersubang kan. Pelik. Zaman sekarang dah tak pelik lah. Tahu tak? Perempuan ni juga pancake. Perempuan tengok banyak kali tengok lelaki ke perempuan ni. Lelaki ke perempuan ni. Tak boleh nak, akhirnya tak ada putusan. Kita pun tak tahu, kena tanya dia lah. Lelaki ke perempuan sama je. Benda ni jarang kita jumpa zaman dulu. Tapi sekarang ni dah tak pelik kan. Dan kalau kita sogah dia, saya tidak bilang kita yang kena ya, kita yang kena balik. Ini benda-benda yang semakin berkembang sekarang ni. Dan benda ni dah keluar dalam surat khabar ya. Pelajar-pelajar kita di luar negara ada yang tak balik-balik dah ya. Saya ada seorang kenalan ni macam tu juga ya, belajar di Amerika. Sejak daripada tamat belajar di sekolah asrama penuh yang berprestij dalam negara kita, saya tak nak sebutlah sekolah tu ya, dia tua 2 tahun je dari saya. Saya sekarang ni umur 42, dia 44 tahun dah. Maknanya sejak daripada habis sekolah dia belajar di Amerika, tak balik-balik sampai sekarang. Balik pun saya sekala jangan orang tua. Balik dengan siapa? Balik dengan seorang lelaki orang putih. Dia tak kahwin. Jadi mak ni, bayangkan perasaan mak ya. Anak dia tak kahwin, umur dah 40-an, tapi balik itu sentiasa dengan lelaki ni, berpuluh-puluh tahun dengan lelaki ni. Dan baru-baru ni saya berkesempatan untuk ke Filipina. Di Filipina ni dia buat apa? Negara-negara ASEAN ni, dia nak buat draft deklarasi hak asasi manusia ASEAN punya. Yang ada tu universal, sejagat dunia punya, tak cukup. Dia kena, orang kata, customize untuk ASEAN dia. Jadi dia nak buat deklarasi untuk ASEAN. Jadi apa yang berlaku, 2 hari sebelum persidangan tu, dia panggil konsultansi nak bincang dengan NGO yang ada di dalam negara ASEAN, yang majoritinya semua NGO liberal. 2 hari sebelum konsultansi tu, mereka ni bersidang untuk mencadangkan apa-apa saja mereka nak, termasuk memasukkan dalam deklarasi itu perkataan lesbian, gay, bisexual, transgender. Artinya semua manusia bebas untuk mengamalkan cara hidup dia, termasuk
lesbian, gay, bisexual, kena sebut benda tu. Padahal sebut semua manusia pun termasuklah sebenarnya, tapi tak puas hati masuk sebut kataan lesbian, gay dan sebagainya ni. Ini perjuangan mereka bersungguh-sungguh, ya. Dan amat duka cita bila yang termasuk yang memperjuangkan juga ialah orang di kalangan orang Islam sendiri, yang kalau perempuan tu bertudungnya, ya, memperjuangkan perkara yang bertentangan secara jelas dengan syarak kita sebenarnya, ya. Jadi kemudian kita juga masih ingat ni gejala-gejala liberal ni, seksualiti merdeka yang dilarang penganjurannya oleh polis pada tahun lepas, kan. Jadi benda ni dah lama sebenarnya. Apa dia orang buat? Disebabkan negara kita ni tak boleh terima orang gay, lesbian ni, maka dia mulakan sedikit demi sedikit buat program, ada macam karnival, ada dialog, ada seminar, ada forum, walaupun tertutup tapi dia orang jalankan juga. Jadi kita faham lama kelamaan akan ramailah orang datang. Dia punya tujuan ni satu je, supaya dapat benda ni dibincang secara terbuka, kan. Maknanya sampai dia lancarkan satu slogan, kalau tuan-tuan masih ingat, kan, dia kata apa, saya gay dan saya okey. Simple je dia punya slogan dia tu. Menarik perhatian anak-anak muda, terutamanya yang kurang pendidikan agama, yang selama ni mak ayah dia ajar, tunjuk bahawa benda gay, lesbian ni pelik. Tapi bila dianjurkan ucapan, anjurkan ceramah, seminar, dialog, dan dikeluarkan slogan saya gay, saya okey, maknanya gay pun tak ada masalah, normal macam biasa, belajar universiti pun lulus juga. Jadi benda-benda macam tu ditimbulkan, akhirnya sikit demi sikit generasi muda boleh terima. Memang ada dalam masyarakat kita ni orang yang macam tu, dan kita kena terima dia, acceptance, kena terima dia. Jadi benda-benda macam ni. Dan bagi pendakwah liberal ni pula, dia menuduh bahawa kita semua ni mendiskriminasikan golongan-golongan gay dan lesbian ni. Ya, orang liberal ni menganggap Islam ni dan orang yang berpegang dengan asas-asas Islam yang sebenar ni memandang serong pada gay dan mendiskriminasikan. Jadi sebenarnya yang berlaku bukan macam tu. Yang berlaku ialah dia memang pelik. Tak? Bukan kita yang mendiskriminasikan dia, tapi dia mendiskriminasi diri sendiri. Apa tak peliknya, binatang pun tak buat macam tu, kan. Binatang, jantan tak ada, kita jumpa jantan, ya, tak ada. Tapi manusia ada. Dan dia sebenarnya meminggirkan diri dia sendiri, tapi dia kata dia dipinggirkan oleh majoriti orang Islam. Ini dia punya slogan-slogan dia. Nak tanam dalam pemikiran anak muda bahawa majoriti orang Islam sekarang ni silap, kerana meminggirkan golongan-golongan macam ni, seksualiti mereka. Dan mereka ni sebenarnya didanai, diberi duit untuk belanja buat program-program ni, ya, iaitulah daripada negara Amerika. Benda ni boleh kita baca dalam internet, laporan yang dinamakan sebagai RAND Corporation, RAND Corporation. Apa dia RAND Corporation ni? Satu agensi penyelidikan yang dimiliki oleh kerajaan Amerika. Dia buat penyelidikan, kajian tentang apa? Dia buat kajian selepas daripada kejatuhan United Soviet Russia, tamatnya perang dingin, Amerika ada musuh apa lepas tu. Dia kaji. Yang dia kaji, dia dapati bahawa ancaman bagi Amerika ialah negara-negara Islam. Ancaman bagi Amerika ialah Islam. Ancaman bagi liberal yang dibawa oleh mereka ialah Islam. Jadi orang-orang barat ni, satu kelebihan dia kaji dulu sebelum dia melakukan serangan. Dia kaji dulu. Jadi dia kaji negara-negara Islam ni selama 3 tahun. Dia buat kajian daripada 2004 sampai 2007. Pada 2007 selesai kajian dia, dan dia buat satu cadangan. Pada 2007 dia buat satu report, laporan, mencadangkan kepada kerajaan Amerika agar membantu, menyokong, memberi dana kepada golongan moderate Muslim. Moderate ni maknanya pertengahan, moderate. Cuma sebelum kita bagi apa-apa hukuman perkataan moderate tu, biar saya terangkan dulu moderate tu apa, ya. Moderate yang pada mereka ni sebenarnya adalah moderate Muslim yang boleh menerima deklarasi hak asasi manusia tu tanpa pengecualian. Simple macam tu je, ya. Moderate ni artinya orang yang tidak ekstrim kepada Quran dan Sunnah,
dan juga tidak terlalu longgar, langsung tak semayang dan sebagainya, tak. Orang pertengahan, tetapi di tengah-tengah ni dia masih lagi boleh dikelirukan dengan hak asasi manusia 1948 tu. Jadi dia buat 11 soalan, ya. 11 soalan itu berkaitan dengan moderate Muslim ni. Satu soalan yang perlu jawab ialah, adakah dia menyokong demokrasi? Kita pun apa masalah kan, kita pun sokong demokrasi je tak? Tapi demokrasi yang dimaksudkan di sini ialah demokrasi berasaskan kepada hak asasi manusia 1948 tu, yang tak ada had. Demokrasi ni maknanya memberikan kebebasan bersuara bagi semua orang, walaupun dia melanggar batasan agama, itu demokrasi namanya. Jadi golongan moderate Muslim ni, yang membawa fikrah liberal ni, dia kena orang yang macam tu. Yang kedua, adakah dia menyokong deklarasi hak asasi manusia 30 perkara tu? Kalau jawapannya ya, ada tak sebarang pengecualian? Dia pandai sebab dia dah kaji dah. Dia dah kaji dah 30 perkara deklarasi hak asasi manusia tu, ada 1-2 yang bertentangan dengan syarak. Antaranya yang saya sebutkan tadi, iaitulah hak untuk menukar agama. Jadi dia buat satu lagi soalan, kalau dia terima hak asasi manusia 1948 ni, ada tak sebarang pengecualian? Kalau ada pengecualian, kecuali yang perkara 18 tu tentang tukar agama, maknanya dia ni bukan moderate pada mereka, pada US, pada Amerika. Jadi mereka tak payah bantu dia ni. Jadi itu sebabnya akhir-akhir ni ramai juga yang bersuara tentang undang-undang murtad ni. Bila kita sebut pasal murtad ni, ramai yang tak senang dan membantah benda ni diwar-warkan dan dihabis-habiskan. Kemudian bincang pula pasal pendapat ulama tentang orang yang murtad. Ada yang kata dibunuh, ada tak dibunuh dan sebagainya. Tapi senang cerita, dia kata perkara ni hukum-hukum lapuk dah, ya. Zaman sekarang ni kita kena hormat hak asasi manusia. Mana boleh kita sewenang-wenang ambil nyawa manusia kerana tukar agama? Dia mula bising benda ni. Ini adalah merupakan gejala-gejala liberal, ya, mempertuhankan atau berkiblatkan kepada hak asasi manusia. Baik, jadi itu merupakan golongan-golongan liberal, gejala-gejala yang berlaku dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka ni diberi dana dan dilakukan secara terancang. Antara dia orang punya kita katakan sebagai prinsip, yang pertama sekali ialah apa yang saya sebut awal-awal tadi, tidak ada kebenaran mutlak. Ini yang namanya orang Islam ni, namanya orang Islam, dan ada yang pegang sarjana Islam, ya, tetapi bercakap bahasa dia sama laras dengan orang liberal, ya. Antara yang dia kata tidak ada kebenaran mutlak. Macam mana saya cerangkan tadi, mana kalau gelas ni saya tengok berisi, tuan tengok ada yang kosong. Jadi kalau bawa lah hadis macam mana pun, itu adalah berkait dengan zaman tu. Orang zaman tu tengok memang orang murtad kena bunuh. Zaman sekarang tak semestinya. Jadi sampai hadis sahih pun, hadis sahih tentang arahan Allah, arahan Rasulullah SAW supaya orang yang murtad maka naklah bunuh dia, hadis sahih tu, ya, dalam Muslim, dari riwayat Muslim. Itu pun dia pertikaikan lagi. Kenapa? Kerana itu zaman Rasulullah. Dia kaitkan benda ni secara sejarah zaman Rasulullah. Siapa yang murtad masa itu boleh mengancam negara dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ni, kalau orang di Pakistan murtad, apa kena mengenai dengan kita, dia kata. Yang bercakap ni siapa? Bukan orang kafir, orang Islam, dan yang memiliki gelaran doktor dan sebagainya. Ini yang bahayanya, Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak ijtihad tanpa batas. Semua orang boleh ijtihad. Tuan-tuan depan ni pun semua boleh berijtihad. Buka Quran tu, fikir sendiri apa yang sesuai untuk kita, apa yang tak sesuai. Tak ada batas. Tak ada di sana disiplin ilmu apa semua, tak ada. Sebab apa? Sebab hujah dia, Quran ni diturunkan kepada semua manusia. Maka tidak adil lah kalau Quran ni hanya difahami oleh ulama. Oleh sebab itu dia tak kisah dia baca Quran, dia faham Quran melalui bahasa Inggeris, bahasa Melayu sahaja. Walaupun dia tak faham Quran, dia tak faham bahasa Quran, tak faham bahasa Arab, dia nak berijtihad juga. Dia tak kisah pada dia. Ini kedua, prinsip dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsip dia kalau nak menafsirkan Quran ni kena sesuai dengan nilai universal, nilai-nilai antarabangsa.
Jadi secara umumnya dunia antarabangsa sekarang ni amat menghargai nyawa manusia. Itu dia punya istilah dia lah. Itu sebabnya sekarang ni tak banyak negara-negara, kalau negara maju, tak banyak negara yang mengamalkan hukuman bunuh. Kan? Baru-baru ni timbul juga di Filipina tu, dia mencadangkan bahawa hapuskan hukuman bunuh. Tak kisah kesalahan apa pun, tak ada hukuman bunuh. Itu dikatakan nilai universal. Manusia tak boleh ambil nyawa manusia yang lain pada dia. Jadi dalam Islam ada. Dalam Islam ada. Sebab dalam Islam ada jihad. Ada ayat-ayat mewajibkan jihad. Jihad tu artinya apa? Perang. Perang artinya apa? Bunuh. Boleh buangkan ayat tu daripada Quran? Tak boleh. Tetapi dia ada konteks dia lah, bila masa jihad dan sebagainya. Tapi dia kata pada dia tidak ada lagi dah hukuman bunuh di atas dunia ni. Jadi bila tafsirkan Quran, kena tafsirkan ikut nilai universal. Artinya apa-apa saja ayat dalam Quran itu, terutamanya berkait dengan membunuh, perangilah orang musyrikin kafatan, perangilah orang musyrikin secara menyeluruh sebagainya, dan banyak ayat-ayat lain itu, semua itu kena ditafsirkan dengan nilai universal sekarang. Tuan-tuan, maknanya di situ banyaklah ayat Quran akan tergendala, tak dipakai. Kemudian prinsip dia yang keempat, mengatakan bahawa memihak kepada minoriti yang tertindas dan terpinggir. Minoriti. Itu sebab pada hari ini kita tengok golongan minoriti, tak kisahlah minoriti itu agama ke, minoriti itu bangsa minoriti ke, minoriti itu cara hidup minoriti ke, seksual ke, macam gay, lesbian, minoriti kan. Minoriti itu dari sudut budaya ke. Semua golongan minoriti ni mereka akan berpihak kepada golongan minoriti. Dia macam tu. Pada dia, zaman humanisme ni, zaman kemanusiaan ni, kita kena bela semua orang walaupun dia minoriti. Pada kita tak semestinya minoriti itu betul. Pada kita kebenaran lah, kita akan berpihak kepada kebenaran. Kalau kebenaran itu pada golongan minoriti, betul lah dia. Kalau kebenaran itu pada golongan majoriti lah. Tapi mereka ni, golongan liberal ni, memihak kepada golongan minoriti. Tak kisah walaupun salah. Dan baru-baru ni ada satu kes rakyat Arab Saudi yang mencaci Nabi SAW, kan, datang ke Malaysia ni. Kerajaan Malaysia serah kepada kerajaan Arab Saudi. Jadi NGO liberal ni cukup marah, membantah. Dia kata kerajaan Malaysia ni bengap, bodoh, kan, pergi serah balik Kashgari ke apa nama dia, rakyat Arab Saudi yang mencaci Nabi ni. Kalau serah balik kepada Saudi, tentu dia ni akan dibunuh. Sedangkan apa yang dia buat ialah dia mempraktiskan kebebasan dia untuk bersuara. Walaupun bersuara tu mencaci Nabi, pada itu adalah kebebasan bersuara. Jadi itu tahap mereka memperjuangkan pemikiran liberal ni. Kemudian yang kelima, prinsip Islam liberal ni, pada dia urusan beragama atau tak beragama adalah hak individu. Terpulang pada dia. Kan, kerajaan jangan masuk campur. Itu sebab bila sebut pasal murtad, ada orang cadang ada akta murtad dan sebagainya kan. Dia cukup tak senang tu. Cukup tak senang. Sebab nak keluar masuk Islam ni terpulang pada orang tu. La ikraha fiddin. Satu ayat itulah dia guna. Ini yang saya sebut daripada awal tadi ni. Dia orang ni berfahaman liberal tapi guna Quran. Cuma dia guna Quran yang mana sesuai dengan dia lah. Kan, bahasa kita guna sesuai dengan apa, sesuai dengan tekak dia lah, dengan selera dia. Kan? Yang mana tak sesuai dia tinggal, dia diam. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ulama menafsirkan tak ada paksaan untuk orang bukan Islam masuk Islam. Tapi dia tafsirkan, dia kata tafsir Quran ni semua orang boleh tafsir. Sebab Quran ni untuk semua manusia. Jadi dia pun nak tafsir, dia kata la ikrah fiddin ni bukan sekadar tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam, tapi maksudnya tak boleh paksa orang Islam untuk kekal dalam Islam. Tak boleh paksa juga. Yang itu tafsiran dia lah. Sebab dia kata semua orang boleh tafsir Quran ni. Sebab Allah Ta'ala itu adil. Semua manusia boleh faham Quran ni. Itu fahaman Islam liberal. Secara mudahnya lah Kemudian yang akhir sekali, agama tidak punya hak suci untuk menentukan sesuatu polisi dalam negara. Dalam negara kita ni tak boleh ada satu polisi, satu peraturan, satu undang-undang, satu pendirian yang bersumberkan kepada agama. Tak boleh. Dia mesti bersumberkan kepada akal dan kecenderungan manusia.
Kalau berbalah akhirnya buat undi ikut pandangan majoriti. Kalau benda tu bertentangan dengan Islam pun bertentangan lah. Dia tak boleh sesuatu yang ditentukan oleh Islam, ditentukan oleh agama, maka rakyat kena ikut je. Tak ada. Jadi contohnya macam zina. Berzina, Islam kata haram. Itu merupakan satu, kalau dilaksanakan satu undang-undang mengharamkan zina di peringkat negara ni, itu merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi agama ni tak ada punya hak, dia kata hak suci, mana tak boleh dipersoalkan, tak ada. Semua itu ditentukan oleh manusia. Jadi dalam polisi negara kita, undang-undang peraturan ni tak ada namanya bersumberkan kepada Quran dan hadis, tak ada. Semuanya bersumberkan kepada kepala otak manusia, kehendak manusia. Kalau majoriti kata zina boleh, bolehlah. Itu. Jadi hancur negara kita kalau ikut ni tuan-tuan. Kalau kita buat penghutang suara lah, penghutang suara, boleh tak maknanya untuk membenarkan persetubuhan luar nikah ni dengan syarat dilakukan secara bersembunyi, tak depan-depan orang, buat penghutang suara. Ada satu pernah dibuat dalam satu forum di luar negara lah ni, tapi yang membuat tu, yang melaksanakan tu seorang sarjana Islam. Dia boleh buat polling ni, maknanya buat dia panggil macam undi secara segera macam tu. Dalam audiens dia sekitar dalam 50 orang. Dia tanya, bolehkah seorang Muslim itu menukar agama? Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Dia buat undi, guna alat canggih dia tu. Jadi keluarlah 70% mengatakan tak boleh, 30% kata boleh. Dia nak ambil pandangan, macam orang buat kajian sekarang lah ni, kajian kuantitatif, ambil pandangan persepsi masyarakat tentang Islam lah, persepsi masyarakat tentang zina lah, benda lah kan. Bolehlah buat, tetapi benda tu boleh jadikan neraca ke? Tak boleh. Kalau haram, namanya haram lah. Tapi pemikiran Islam liberal ni dia nak macam tu, terbuka, dasarkan kepada pandangan masyarakat. Baik, akhir sekali, apa yang saya nak sebutkan ialah gejala ni dia semakin lama semakin merebak. Sebab apa? Sebab kita ada satu media baru. Dulu kita ada TV je, zaman saya kecil-kecil kemarin, kalau nak tengok TV lepas pukul 8, siang-siang pun tak tengok TV dah, tak ada apa, ada kartunnya. Malam ada berita-berita pukul 8, lepas pukul 8 tu pukul 9 start lah filem Amerika 2 jam, tak sampai sejam setengah dah mengantuk tidur. Jadi dia punya kesan dia tu tak berapa warna. Tapi sekarang ni ada media baru, Facebooknya, Twitternya, laman web dan sebagainya, semua benda ni 24 jam. 24 jam masuk. Kalau dulu satu rumah ada satu TV kan, kalau letak kat serambi itulah masuk kan. Tapi sekarang ni dia masuk sampai masuk dalam poket kan. Budak-budak ada telefon canggih dia tu masuk dalam poket kan. Segala benda, elemen, gejala negatif semua masuk poket. Dia tengok, orang datang suruh tutup, masuk kan, buka balik. Yang kalau tuan-tuan dan puan ada anak dah remaja, dah belia, dah mendesak dah nak komputer peribadi macam saya punya ni kan, nak tab lah apa bendanya kan, dia boleh masuk dalam bilik dia boleh layari apa sahaja laman web yang ada, termasuk yang liberal ni kan. Tapi kalau kita katakan isu benda-benda yang jelas nampak sesat dia tu tak apa juga, tapi benda tu dia dikelirukan, guna ayat Quran la ikraha fid din dan sebagainya, tetapi jelas menyeleweng. Dalam masa yang sama, kita punya pendidikan Islam tak kuat. Pendidikan Islam kita tak kuat. Kalau nak katakan bukti dia senang ya tuan-tuan dan puan. Bukti dia pendidikan Islam kita tak kuat. Bukti dia lah mak bapak hari ni ramai hantar cari anak dia sekolah-sekolah agama. Walaupun tak pasal bayar. Yang mampu dia bayarlah. Cuba bayangkan, sebulan 500 lebih, 500 ringgit lebih hantar juga. Itu maknanya apa tu? Maknanya dia tak berani serah anak dia kepada pendidikan biasa ni. Sebab pendidikan Islam tu bukan sekadar satu subjek, dua subjek, tapi environment, persekitaran sekolah tu dan sebagainya. Jadi ni benda ni kita tak dapat kat sekolah-sekolah kita pada ini. Jadi dengan pergaulan bebasnya, dengan
media barunya, benda ni semakin hari semakin berbahaya. Ya, kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam masjid pun, alhamdulillah lah pada malam ni ramai juga orang muda ni kan, tapi secara standardnya mana-mana masjid pun orang tua ya ada. Ya, saya sendiri, saya ni alhamdulillah nak mak bapak saya dulu bawa saya masjid sejak umur darjah 5. Ya, darjah 5 lagi pergi masjid subuh, isyak dia bawa. Sampai saya umur 42 tahun sekarang ni, saya dah jumpa 3 generasi orang tua di masjid saya tu. Tetapi kekal lah orang tua. Dia tukar generasi, orang tua juga. Tak ada generasi muda yang datang. Itu standard kebanyakan masjid, tuan-tuan dan puan. Jadi nak ceritanya pendidikan Islam pada anak-anak muda kita masih lagi tertinggal jauh. Sedangkan serangan pemikiran liberal ni bahaya. Nampak ya dia baik depan kita, bersopan santun, tapi cara fikir dia, pegangan dia, akidah dia dah jauh daripada Islam. Oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya ingin ambil kesempatan ni, ya, disebabkan keadaan-keadaan yang agak berbahaya kepada anak-anak generasi muda kita ni, kita kena ambil inisiatif, ya, untuk libatkan diri, libatkan anak-anak generasi muda kita ni dengan persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan dakwah yang ada di depan mata kita. Ya, bawa mereka ni keluarkan sikit duit. Kan, tuan-tuan dan puan, perkemahan. Contohnya apa yang dibawa oleh Ikatan Muslimin Malaysia ni, kita buat perkemahan remaja belia, itu antara core business kita orang. Ya, ISMA ni buat dakwah tarbiyah pada anak-anak muda. Kita buat perkemahan, motivasi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kalau bandingkan dengan syarikat swasta yang buat motivasi, dari segi yuran dia tu jauh beza dah. Kalau 3 hari 3 malam tak dapat 300 dah. Kalau motivasi 2 hari 2 malam je 300. Ada yang 1 hari pun 300. Tapi kita ni NGO, bukan buat duit. Kita buat kerja kerana Allah Ta'ala, kerana bimbang dengan nasib umat Islam pada hari ini, bimbang pada generasi muda ni. Jadi daripada tuan-tuan hantar kepada kem-kem motivasi yang business oriented tu, hantar pada kami, pada Ikatan Muslim Malaysia dan juga pembina Persatuan Belia Islam Nasional. Tuan-tuan boleh tengok, saya tak boleh nak tayang kat sini, sayang, banyak kali sayang, 1000 kali sayang kerana saya tak boleh nak tayang banyak benda kat sini. Tapi tak apalah, itu joki, orang kata joki masing-masing kan. Jadi tuan-tuan boleh cari dalam laman web ismaweb.net, boleh jumpa di situ Ikatan Muslim Malaysia. Tuan-tuan boleh cari siapa dia contact person kat situ. Di Kuala Lumpur ni siapa, kalau ada anak buah di Seremban, di Terengganu, di Kelantan, satu Malaysia kita ada, tuan-tuan dan puan. Kita punya kerja ialah menggarap anak-anak muda, ya, yang tak dapat digarap oleh sistem yang ada sebenarnya. Jadi apa yang ada depan mata kita hanyalah beberapa bilahan hari yang menunggu. Kita semua ni tak kekal. Ya, baru-baru ni kawan saya lebih tua 2 tahun ni, 44 tahun 44 tahun umur dia dah meninggal. Bila dia meninggal tu, saya pergi, saya usul juga pergi tengok mayat dia, mandikan, sebab saya rasa macam tak percaya. Baru umur 44 tahun. Ya. Tapi itulah kita sebenarnya. Ya. Kita ni tak lama hidup ni. Kita akan tinggalkan, tetapi disebabkan benda tetap berlaku sekarang, kita rasa macam tak berlaku benda tu. Tapi bila dah berlaku, tak boleh nak gustan lah. Jadi sebelum kita menutup mata kita ni, ya, sebelum kita tinggalkan dunia ni, ni jangan berasa saya cakap pada orang tua je. Yang muda-muda tu berasa ni tu orang tua je kot. Tak. Ramai yang orang muda meninggal muda kan. Kita ni tak lama menunggu bilahan hari yang datang untuk bertemu Allah Ta'ala, hakikat kematian itu. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia ni, kita kena ingat, kita akan dihitung oleh Allah SWT bukan dengan solat berjemaah kita je. Ya, kita takkan dihitung oleh Allah Ta'ala sekadar amal soleh yang kita lakukan sahaja, tetapi kita akan dihitung sejauh mana kita cuba selamatkan generasi umat Islam sekarang ni daripada lembah kehancuran. Kita akan ditanya. Sebab dalam ayat Quran, ya, dinyatakan Allah SWT ada 3 golongan. Golongan yang pertama ni golongan yang melihat kemungkaran, dia senyap, dia tak buat apa-apa. Kalau dia tak boleh buat pun, dia tak boleh cari orang lain yang boleh tolong nahi mungkar, cegah benda-benda mungkar yang saya sebutkan tadi ni, cara fikir yang saya sebutkan tadi. Bahkan dia persoalkanlah, ni kenapa heboh-heboh ni? Kan? Apa heboh-heboh ni, himpun-himpun, bising-bising ni?
tentang liberal, tentang murtad lah apa benda, dia persoalkan pula. Dah lah tak buat kan, tapi dia pula persoalkan orang lain. Ini golongan pertama disebut dalam Quran. Golongan yang kedua, dia kata dia buat juga nahi mungkar, dia cuba selamatkan juga walaupun dia tahu ramai yang tak dapat diselamatkan. Sebab apa? Sebab kurang-kurang ada alasan depan Allah Ta'ala. Golongan kedua. Golongan ketiga yang buat maksiat itulah, yang telah menyimpang pemikiran dia tu, ya. Jadi daripada ketiga-tiga ni Allah Ta'ala mengazab, seksakan golongan yang melakukan maksiat dan golongan yang termasuk juga golongan yang tidak melakukan nahi mungkar. Jadi saya risau, ya, kita ni bercakap dalam masjid, yang datang ni semua orang yang soleh, tapi saya risau, takut-takut kita tak perasan bahawa tanggungjawab kita bukan dalam masjid ni saja, bukan sembahyang 5 waktu saja tuan-tuan dan puan, tapi tanggungjawab kita kena usaha agar golongan yang di luar sana, yang jauh dari masjid, yang kehidupan yang bebas, kita kena usaha supaya mereka ni kembali ke pangkal jalan walaupun dengan sedikit sumbangan. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan adanya Ikatan Muslim Malaysia ni, kita amat mengharap sumbangan daripada tuan-tuan dan puan untuk menghalakan generasi muda ni bersama-sama kita. Bahkan tuan-tuan dan puan pun dialu-alukan, sebab kerja ni kerja yang banyak, kerja yang susah, kerja yang rumit. Kalau nak bina bangunan senang tuan-tuan dan puan, kan? Kita lantik kontraktor, bagi duit, selesai, kan? Takdir berapa ni, berapa juta, ada duit juta, jalan, kan? Bina lah masjid tu. Tapi nak bina orang bukan senang. Tuan-tuan pun dan puan pun fahamkan, kerana sebahagian kita pun berhadapan dengan kerenah anak-anak, macam-macam kerenah ni, pening kepala mak bapak pada ini. Tak mudah. Jadi kita kena berganding bahu, bantu-membantu dalam hal ini. Jadi sekarang itu saja penyampaian saya pada malam ini. Dan insya-Allah ada peluang kita bertemu di lain masa, di lain ketika, di lain media, tak semestinya dalam masjid ni. Sebab kami memang bersungguh-sungguh sedaya upaya untuk menyebarkan, menerangkan tentang penyimpangan pemikiran ini melalui media kami dan juga media-media yang ada, supaya umat Islam ini dapat diselamatkan daripada kancah kehancuran ini sebelum kita meninggalkan dunia ini dengan selamat, berdepan dengan Allah SWT dengan hujah yang nyata dan kuat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.